Sehingga Allah Ta'ala juga menurunkan satu ayat Quran berkaitan dengan kepentingan kita mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, ila akhir ayat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, itu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, kamu akan pasti dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan dia akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi teman-teman sekalian, dalam ayat ini pertama Allah Ta'ala beritahu tentang kehidupan kita, matlamat hidup kita. Jadi hidup kita ni ada tujuan, hidup kita ni ada matlamat, dan Allah Ta'ala permudahkan dengan Allah Ta'ala beritahu bahawa tujuan hidup kita ni tidak lain hanyalah nak cari redha dan cinta Allah Ta'ala. Itu tujuan kita. Lepas kita hadir rumah Allah Ta'ala, ya, kita menunaikan salat-salat fardu, kita melakukan amalan-amalan soleh, kita mencari rezeki yang halal, kita melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala izinkan, yang haram kita tinggalkan. Semata-mata semuanya sebab ingin mencari keredaan dan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita juga diberikan oleh Allah Ta'ala dengan syariat, iaitu adanya, ya, had dalam setiap pelosok kehidupan kita. Ada perbuatan-perbuatan yang diizinkan oleh Allah, ada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka apa yang Allah Ta'ala izinkan, yang dihalalkan, kita laksanakan. Apa yang kita diharamkan, kita tinggalkan. Semuanya semata-mata untuk cari redha dan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi matlamat hidup kita nak cari cinta dan redha Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu dalam Quran, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah Ta'ala, ya, artinya jika kamu yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ada jalan untuk mendapatkannya, iaitu jalannya fattabi'uni, ikutilah diriku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, kamu pasti kalau kamu ikut Rasulullah, kamu pasti akan mendapat dua benda, ya. Pertama, kamu pasti mendapat cinta Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, kamu pasti akan mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, untuk sampai pada matlamat kita, cinta Allah dan redha Allah ni, kita mesti mengikuti satu jalan ini. Jalannya iaitulah mencintai Rasulullah SAW. Dan mencintai Nabi, iaitu mesti kita mengikuti Nabi SAW. Kita mesti ikut Rasulullah, ya. Maka dengan itulah Allah bagi kita cintanya. Dan bila Allah cinta seorang hamba sekalian, kalau satu orang manusia dicintai oleh seorang raja, maka apa yang raja itu akan bagi pada orang itu? Pastinya dengan kemuliaan, diberikan dengan harta, diberikan dengan, ya, dengan kesenangan dan sebagainya. Tetapi subhanallah, bayangkan Al-Mulk, raja bagi sekalian raja, Rabbul Alamin, yang mencintai hamba-Nya, tentu sekali dia akan memberikan kebaikan serta keberkatan yang begitu hebat dalam hidup seorang hamba itu, sesuatu yang tidak mampu diberikan oleh sesiapa pun, ya. Sebagai contohnya, kalau Allah cinta seorang hamba itu, Allah Ta'ala akan bagi dia apa? Allah Ta'ala bagi dia keselamatan dunia akhirat. Allah bagi dia rezeki, ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ada rezeki Allah Ta'ala bagi, kata Nabi, bagi orang yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala nak kebaikan baginya. Jadi Allah cinta dia adalah dia dipermudahkan untuk memahami agama, ya. Allah datangkan rasa seronok hadir rumah Allah, datang majlis ilmu, dia pula menjadi orang yang berilmu, ya. Maka itu antara rezeki-rezeki Allah Ta'ala kurniakan, keselamatan, kesihatan, ya, kebahagiaan, ketenangan, kemudahan urusan, jalan keluar bagi masalah dalam kehidupan. Begitulah juga rezeki yang Allah anugerahkan pada hamba-Nya dunia dan akhirat, bahkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka siapa yang boleh beri semua itu, sekalian? Melainkan Al-Mulk, raja bagi sekalian raja. Bahkan telah pun Allah kurniakan begitu banyaknya nikmat kepada kita, ya.
Sehingga Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak kira nikmat yang Allah bagi, saya tidak akan mampu untuk kamu menghitungnya. Maknanya banyaknya besar rahmat Allah bagi. Apatah lagi kalau Allah cinta seorang hamba itu, tentu Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dan keberkatan yang hebat dunia dan akhirat bagi kita. Jadi subhanallah, nak sampai pada tu cinta Allah mesti ikut jalan cinta Rasulullah. Apa yang berlaku kalau satu orang tu cinta Allah tetapi tidak mahu mencintai Nabi SAW ataupun tidak mahu mengikuti Nabi, apa jadi? Mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Siapa dia golongan ni? Contohnya Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi mereka kata mereka cinta pada Allah, tetapi bila melihat Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab, membacakan kitab Al-Quran dari bahasa Arab, maka mereka kata kami lebih mulia, kami bangsa Bani Israel, kami bahasa kami Ibrani, kitab Taurat, maka kami tidak akan mahu ikut Nabi Muhammad. Walaupun kami tahu dia sebenarnya seorang Nabi, tapi dia tak standard. Sebab apa? Kami lebih standard daripada dia. Apa jadi? Allah melaknat Yahudi. Dan akhirnya mereka bukan hanya sesat, tetapi mereka sudah menjadi orang yang dilaknat, bahkan teruknya keadaan kehinaan yang Allah Ta'ala telah campakkan kepada mereka itu. Sehingga kehinaan itu kita meminta pada Allah supaya tidak dimasukkan ke dalamnya. Kita minta pada Allah, ghairil maghdubi alaihim, kita minta pada Allah siratal mustaqim, jalan orang-orang diberi nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukanlah orang-orang yang kau murkai. Siapa dia? Kata mufassirin Imam Tabari rahimahullah beritahu, orang yang Allah murka ni orang Yahudi. Allah sangat memurka dan Allah Subhanahu Taala sangat benci kepada keadaan mereka, kecuali kalau mereka kembali kepada Allah Taala, mau ikut balik Nabi SAW, maka mereka kembali kepada kemuliaan. Dan juga golongan Nasrani sedemikian. Bila mereka menyatakan mereka cinta kepada Allah tetapi tidak mahu ikut Rasulullah SAW, akhirnya kita juga doa waladdallin, dan ya Allah janganlah kau masukkan kami terpesong seperti orang yang telah pun menjadi orang yang sesat. Siapa dia? Kata mufassirin, orang Nasrani. Mereka tidak ada ilmu tapi mahu beramal, lalu mereka tidak mahu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Akhirnya amalan mereka dalam kesesatan, sehingga mengangkat Rasul menjadi Tuhan, itulah Nabi Isa AS. Na'udzubillah dzalik. Maka sebab itulah pentingnya dalam hidup kita mencintai Nabi SAW. Bagaimana nak cinta Nabi? Fattabi'uni, iaitulah kena ikut Rasulullah. Dan bagaimana kita nak membuktikan cinta kita kepada Nabi SAW? Kita buat sekurang-kurangnya 3 benda yang tuan. 3 perkara kita buat. Yang ni kita amal pun dah cukup baik dah, insya-Allah. Pertama sekali, tanda cinta kita kepada Rasulullah, insya-Allah Allah akan mencintai kita, iaitu kita perbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat kepada Nabi. Kerana kalimah selawat tuan, ucapan selawat, berselawat pada Nabi itu adalah perintah Allah Ta'ala. Sehingga Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi. Wahai orang-orang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW, dan ucapan sejahtera. Jadi nak beritahu bahawa Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita bahawa Allah pun berselawat pada Nabi, malaikat pun berselawat pada Nabi. Allah selawat pada Nabi artinya Allah melimpahkan kemuliaan, kebaikan, keberkatan, semuanya kepada Nabi SAW. Malaikat selawat pada Nabi artinya malaikat mendoakan kepada Allah, sebab Allah melimpahkan semua itu kepada Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala suruh kita berselawat, sehingga kan subhanallah, dalam hidup kita, kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, kita terus sebut sallallahu alaihi wasallam, dan selawat kita pada waktu lain pun begitu hebatnya. Subhanallah, bila seorang hamba selawat pada Nabi, sehingga Allah Ta'ala melimpahkan
ya, kebaikan yang banyak kepada hamba itu. Antaranya Nabi SAW menyatakan, man salla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran, kama qala Rasulullah. Siapa selawat kepadaku sekali, Allah Ta'ala akan selawat pada dia 10 kali. Ya Allah, tuan, kita selawat kepada Nabi sekali dia. Dengan nama Nabi Muhammad kita sebut sallallahu alaihi wasallam, Allah selawat pada kita 10 kali. Ya, 10 kali itu maknanya 10 kali keampunan, 10 kali hasanah, 10 kali kebaikan. Ya, dan banyak lagi rahmat yang Allah Ta'ala berikan pada hamba-Nya yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu subhanallah, kita dianjurkan selawat dalam macam-macam keadaan. Tengah berjalan, tengah naik kenderaan, tengah buat apa ke, kita berselawat, ya. Dan subhanallah, apabila kita selawat, ya, sehingga kan subhanallah, kalau kita dengar nama Nabi SAW, kita berselawat. Kerana apa? Ada hadis memberitahu bagaimana, ya, Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah. Satu hari Nabi naik mimbar dan Nabi sebut amin ketika menaiki mimbar itu. Antara salah satu daripada amin itu Nabi sebut kerana apa? Kata para sahabat bila bertanya kepada Rasulullah. Lalu Nabi menyatakan, ya, Nabi menyatakan telah datang ja'ani Jibril alaihissalam, ya, telah datang kepadaku Jibril. Kamu tak nampak dia, tapi dia datang dan dia telah beritahu kepadaku, syaqiya abdun, alangkah keji buruknya hamba ni apabila disebut nama kamu, ya, Muhammad, dia falam salli alaih, dia tidak mahu berselawat kepada kamu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi malaikat Jibril pun kata amin, sebutlah amin. Nabi pun kata amin. Ada hadis sahih tentang itu. Sebab tu kenapa kena keruginya kita kalau dengar nama Rasulullah kita mau selawat, ya. Sebab apa? Sebab besarnya rahmat Allah nak beri pada hamba seseorang ni hanya dengan dia selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah, ya, kita perbanyakkan, insya-Allah semakin banyak, ya, selawat kita, ya, mudah-mudahan semakin besarlah cinta Allah Ta'ala pada kita, ya, sehingga kan masya-Allah tabarakallah, di antara satu hadis antara riwayat Imam Baihaqi, dan dikatakan hadis ni hadis hasan, tuan. Pada setiap hari Jumaat, ya, Nabi SAW suruh kita setiap hari ni, kebanyakan kehidupan kita ni banyakkan selawat pada Nabi. Dan hari Jumaat khususnya adalah hari di mana disuruh kita untuk perbanyakkan lagi. Maksudnya apa? Kalau hari biasa kita selawat banyak ni, hari Jumaat kita selawat lebih lagi. Kenapa? Kata Nabi, akthiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ah. Ya, perbanyakkanlah kamu selawat kepadaku pada hari Jumaat. Kenapa? Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Kerana setiap hari Jumaat ni selawat umatku akan diperlihatkan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi akan nampak selawat kita, ya. Oh, banyak selawat pada Nabi dan sebagainya. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Barang siapa yang banyak selawat padaku, maka di hari akhirat dialah yang paling dekat denganku. Sebab tu, tuan-tuan, ya, kita biasakan berselawat, dan selawat ini tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini pertama. Yang kedua, tanda cinta kepada Nabi adalah kita ikut sunnah Nabi SAW. Dan bila kita lagi banyak sunnah kita ikut, lagi kita dicintai oleh Allah. Kerana masya Allah tabarakallah, sunnah Rasulullah SAW bukan hanya sesuatu yang disebut kebaikan, tetapi ia adalah perbuatan yang paling baik di sisi Allah Ta'ala. Berarti dalam hidup kita, tuan-tuan, kita ada banyak cara untuk melakukan sesuatu, ya. Contohnya minumlah. Alhamdulillah. Jadi kita boleh minum dengan macam-macam cara. Manusia boleh minum dengan cara macam-macam, ya. Dia nak terlentak ke, dia nak tertongging ke, dia nak minum, boleh. Dia nak minum satu botol sekali bubuk ke, boleh, tuan-tuan. Tapi apa cara yang terbaik? Apa cara yang paling bagus? Apa cara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, dengan itulah, ya, adanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu cara Nabi minum, cara Nabi makan, cara Nabi naik kenderaan, cara Nabi, ya, dalam keadaan hidup, cara Nabi tidur,
Ya. Dan Nabi ajar kita adab-adab ketika selepas masuk tandas. Alhamdulillah. Jadi semuanya itu ada sunnah Nabi SAW. Hatta bersin tadi pun ada sunnahnya. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi SAW sebut Alhamdulillah. Dan yang dengar kita sebut Yarhamkallah. Ada sunnah. Maknanya ada cara yang terbaik dalam hidup kita ni, yang telah diajar Nabi, cara terbaik dalam perbuatan-perbuatan kita dalam hidup ni. Sehingga subhanallah, kalau kita buat sunnah itu, maka perbuatan yang biasa itu pun boleh jadi luar biasa. Boleh jadi sesuatu yang memberatkan timbangan amal. Ya? Orang Muslim, orang non-Muslim, dua-duanya makan, dua-duanya minum. Orang Muslim, non-Muslim, dua-duanya kena tidur, kena pergi tandas, kena naik kenderaan dan sebagainya. Ya, subhanallah. Jadi macam-macam kata apa, perbuatan yang harian kita yang kita buat, ya, yang mana bukanlah ibadah yang khusus seperti solat, ya, bacaan Quran dan sebagainya. Itu semua ibadah-ibadah yang kita buat. Kalau solat sendiri pun tuan-tuan, sehari kalau kita gabunglah masa solat kita tak dalam sejam lebih, ya tuan-tuan. Ya, selebihnya apa kita buat tadi, perbuatan-perbuatan tadi itu. Tapi apa bezanya perbuatan yang dibuat oleh orang mukmin dengan orang yang tidak beriman? Bezanya perbuatan yang biasa pun boleh jadi berpahala di sisi Allah kalau kita ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai contoh, minumlah tuan-tuan. Ya, Nabi kata kita nak minum, kita duduk dan kita guna tangan kanan. Kemudian kita ucapkan sekurang-kurangnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah. Ya, kalau boleh baca doa banyak lebih baik, ya. Lalu kita pun minum. Kita tidak bernafas dalam cawan kita. Itu tersunnah Nabi SAW ajarkan. Berarti jangan banyak air itu minum sekaligus, minum sikit-sikit, ya. Selesai tegukkan, ucapkan Alhamdulillah, ya. Maka minum pun dapat pahala, minum dapat pahala. Makan, Nabi SAW beritahu, Samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan kamu, gulalah dengan nama Allah, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah sesuatu yang dekat dengan kamu dulu, baru ambil jauh. Berarti lauk tu jangan langkah, lauk yang depan tu makan dulu. Yang sana tu walaupun kita mungkin minat yang tu, tapi tunggu dulu, bagi orang lain selesai dulu, kemudian baru kita ambil yang jauh sikit. Macam tu Nabi ajar kita sabar, adab ketika makan. Maka kita buat amal tu, kita dapat pahala makan, tuan. Kenyang dapat, ya, sedap dapat, pahala pun dapat. Nampak tak? Itu beruntung kita orang beriman, ya. Dan sebagai contohnya juga perbuatan yang lain, sebagai contohnya tidur, tuan-tuan. Para saintis dia kaji, ya, tidur kita ni dia memakan umur kita sepertiga dari umur kita. Kalau umur kita 60 tahun, 20 tahun kita tidur dah. Kan? Itu belum lagi kira tidur dalam kuliah tu. Ya, masuk tidur dalam kuliah jadi lebih panjang lagi tu. Jadi tidur kita tu pun subhanallah sepertiga umur kita habis dengan tidur. Alangkah bagusnya baiknya apabila kita bangkit di hari akhirat, timbangan amal kita berat kerana tidur saja. Tidur tu pun berat, tuan, amal soleh. Kenapa? Sebab kita tidur dengan cara yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sebelum tidur, Nabi kibas tempat tidur dia. Nabi baca sekurang-kurangnya doa, Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, kemudian Nabi tidur berbaring di sebelah kanan badan Nabi. Dan kemudian bila bangkit dari tidur, Nabi ucapkan Alhamdulillah sekurang-kurangnya, ataupun baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka tidur tadi dan dipahala di sisi Allah Taala. Nampak tak? Ya. Jadi itulah banyaknya kebaikan yang Allah nak bagi dengan, ya, apa yang telah Nabi ajarkan. Maka siapa ikut Nabi tak pernah rugi, tuan. Atau dalam banyak kajian sains, ya, kita ikut sunnah Nabi ni sebab kita cinta pada Rasulullah, dan itulah yang disukai oleh Allah. Tetapi
Kajian sains membuktikan semua perbuatan Nabi ajar kita adalah sesuatu yang terbaik, bahkan untuk kesihatan, bahkan untuk diri kita. Sebagai contoh, minum tadilah. Kenapa Nabi tak bagi menafalkan cawan? Ya, tentu sekali, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak suruh buat satu benda dengan hawa nafsunya. Nabi tak cakap dengan hawa nafsunya, melainkan Allah yang wahyukan kepada Nabi. Sebab itu apa yang Nabi suruh buat, tuan-tuan, kita buat, Allah cipta kita. Ya. Sehingga kan kajian saya beritahu, kalau tuan-tuan anak-anak kita yang pergi sekolah menengah, ya, kalau mereka ambil pelajaran sains, ambil pelajaran kimia khususnya, mereka akan buat satu eksperimen. Nama eksperimen tu eksperimen air kapur dan karbon dioksida. Apa yang dia punya eksperimen itu? Mula-mula sekali pelajar ni akan bancuh air kapur, masuk air biasa, dia ambil kapur beberapa sudu, dia akan bancuh, maka air itu akan jadi putih. Dia akan jadi apa? Air yang berwarna putih lah, sebab kapur itu dah bercampur dengan air. Apa berlaku? Sebab itu mereka akan sulingkan air itu. Suling bermaksud mereka akan panaskan air ini, dan air ini akan menjadi wap, dan wap tadi akan ditahan, ya, akan ditampung, yang akan menjadi banyak air wap itu, sehingga akhirnya membentuk wap air daripada air kapur tadi. Yang ini dipanggil proses penyulingan. Maka air yang jernih itu akan terbentuk, ya, jernih balik air. Lalu apabila telah jernih air itu macam ni balik, akan disuruh ambil straw, tiup dalam air, ataupun ambil cawan, tiup air. Bila tiup, tuan-tuan, air kapur yang telah jernih tu, dia akan jadi kelabu balik. Sebab tindak balas kimia. Disebabkan kita bernafas ni, tuan-tuan, bila kita hembus nafas, kita ada karbon dioksida yang menyebabkan berlaku reaksi kimia di dalam air kapur yang telah disuling tadi, menyebabkan yang kembali menjadi kelabu balik, menjadi seperti air kapur yang tidak jernih balik tadi. Berarti Nabi SAW tak benarkan kita buat semikian, kerana itu yang terbaik untuk kita. Maka apa yang Nabi SAW suruh buat, kita buat. Nabi yang tak suruh buat, kita tinggal, ya, kerana sudah pasti daripada apa yang kita ikuti dari Rasulullah itu tidak akan pernah sia-sia bagi kita, bahkan sentiasa memberi kebaikan bagi kita, memberikan manfaat untuk kesihatan, memberikan kebaikan untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat, ya, subhanallah. Jadi sebab itu, tuan-tuan, kita kena berazam, ya, bacalah kitab-kitab, contohnya Syama'il Muhammadiyah, ya, kitab tentang bagaimana kehidupan Nabi, agar kita kenal lagi Rasulullah, ya, agar kita bertambah cinta pada Nabi, agar kita kenal macam mana apa yang Nabi buat dalam seharian kehidupan Nabi, untuk kita contohi dalam kehidupan kita. Apakah amalan-amalan sunnah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan, ya, sebagai contoh kita lihat dalam kehidupan kita adanya amalan yang wajib Allah perintahkan untuk kita buat. Contohnya solat fardu, yang mengiringinya ada sunnah, ada solat sunnah, dan manfaatnya besar, tuan-tuan. Seorang yang kata Nabi, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah salatuhu. Kita bangkit di hari akhirat, tuan-tuan, semua amalan kita ni tunggu dulu. Yang pertama akan dihisab dulu adalah solat kita, solat fardu kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dari balik sampai kita meninggal dunia. Kalau tidak sempurnalah solat fardu kita tu, maka akan ditanya, ada tak solat sunat? Ada solat sunat itulah yang akan tampung kekurangan solat fardu ni, yang menyebabkan dia akan menjadi sempurna, dan dengan itulah dia menjadi selamat di yaumul akhirah. Jadi, tuan-tuan, sebab tu penting kita amal solat perkara yang sunnah ni, fardu kita laksanakan dengan terbaik, sunnah pun kita amalkan sebaik mungkin, sehingga akhirnya dia memberi baik untuk kita dunia dan akhirat. Dan setiap daripada yang wajib itu adanya sunnah, ya. Kalau salat fardu ada salat sunat, ya. Sehingga Nabi beritahu, siapa jaga salat sunat qabliyah ba'diyah, antaranya 12 rakaat seharian, maka dia akan banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan binakan baginya mahli dalam syurga Allah. Ini hadis sahih, ya. Yang kedua, contohnya puasa, ada puasa sunat,
Puasa Ramadan yang wajib, ada puasa-puasa sunat. Ya. Begitu juga zakat adanya, sedekah. Haji adanya, umrah. Jadi sebab itulah dalam hidup kita usahakan mengamalkan sunnah Nabi. Jika tak mampu amal semua, jangan tinggal semua. Buatlah yang kita mampu. Contohnya Nabi suka kalau kita mulakan dengan yang kanan. Jadi bila kita masuk masjid, kaki kanan. Kita masuk rumah kita, kaki kanan. Kita pakai slipper, kaki kanan. Kita mula melangkah, kaki kanan, ya. Kita naik kenderaan, kaki kanan. Tapi yang bolehlah tuan-tuan, naik motor boleh kaki kanan. Tapi naik kereta boleh tak? Cuba try. Kalau takut terlentang pula kan. Janganlah buat kalau bahaya tuan-tuan kan. Tak mampu nak buat, tak apa. Ya, sebab kita memang right hand drive panggil. Kalau left hand drive, maksudnya left side ni dekat Amerika lah tuan-tuan. Di orang Amerika tu kalau ikut sunnah banyak pahala dia boleh dapat. Naik kenderaan kaki kanan ni. Tapi itulah, kita kat sini tak boleh nak buat. So tak boleh nak buat, tak apalah, buat sunnah yang lain. Naik kenderaan baca doa, dan sebagainya. Jadi naik kenderaan pun dapat pahala. Alangkah ruginya jika kita tak buat, kan? Sebab tu kita cubalah buat. Kalau tak mampu buat semua pun, jangan tinggal semua. Buatlah semampu kita, insya-Allah Allah mengasihi kita. Ini yang kedua. Yang terakhir sekali, tanda cinta kita kepada Nabi SAW dengan kita ikut akhlak Nabi. Jadi tuan-tuan dalam hati dimuliakan Ta'ala, ikut akhlak Rasulullah ni sesuatu yang cukup banyak Nabi berikan contoh, ya. Antaranya Nabi suruh kita buat baik ni, biarlah sekurang-kurangnya pun dengan wajah kita. Buat baik ni tuan-tuan tak perlu susah-susah, kan? Dengan muka pun boleh buat pahala dah. Nabi kata jumpa orang biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria, ya. Yang bukan wajah ketat je kan, muka ketat ni sampai orang tengok, aku ni bersalah ke dengan dia ni, contoh kan. Jadi kita wajah ceria tu pun dapat pahala dah tuan-tuan. Orang tengok rasa okey dah, rasa tenang, tak dapat pahala dah. Apatah lagi senyum sedekah, dapat pahala dah. Senyum pun dapat pahala. Masya-Allah, tabarakallah. Tapi kena senyum pada tempatnya lah, kan? Senyum pada orang. Dengan senyum pada tabung. Dia pergi tabung masjid, senyum kat tabung. Ji, kenapa senyum kat tabung ni? Sedekah, dia kata. Tembuk senyum kat tabung masjid tak jadi sedekah. Dia kena masuk duit punya sedekah. Tapi dengan manusia senyum pun dapat pahala. Subhanallah. Jadi apatah lagi kebaikan yang lain, ya? Memudahkan orang lain, mengangkat kesusahan orang lain, betul. Orang lain dia tengah susah, ya, kita tolong dia sikit. Barang dia jatuh, kita ambil barang dia bagi. Itu pun pahala besar. Sehingga Nabi beritahu, siapa yang tolong orang, mengangkat kesusahan orang lain, ya, maka Allah Ta'ala akan angkat kesusahan dia. Qurbatan min qurabid dunia wal akhirah. Susahan dia di dunia dan kesusahan dia ke akhirat, tuan-tuan. Maka kita nampak sedikit kepayahan untuk orang lain, kita bantu pun, itu pun dapat pahala. Subhanallah, ya? Jadi akhlak Nabi ni Nabi ajar besar, tuan-tuan. Antara Nabi ajar kalau kita nampak sesuatu yang mengganggu dalam jalan, ya, perjalanan, ada pokok jatuh, ranting kayu jatuh ke, kayu ke, kita alih, itu pun dapat pahala, ya. Dan kalau kita berdiri pula, Nabi SAW beritahu, jangan berdiri di tempat yang orang lalu, kalau orang kena elak kita. Maka ada sahabat dia satu hari berkumpul, dia bersembang kat situ kan. Nabi suruh beralih ke tempat yang tak ganggu jalan orang. Tentu sekali Nabi SAW ajarkan. Berarti kita, ya, sentiasa mudahkan pada orang lain. Maka itu antara akhlak Nabi SAW. Yang keduanya, Nabi ajar kita untuk berakhlak dengan banyaknya beri kebaikan pada orang lain, ya. Jadi antara baik yang kecil kita boleh bagi pada orang, tapi besar kebaikannya, antaranya mendoakan orang lain. Doakan orang lain, tuan. Kadang-kadang sebab apa tuan, orang dia takut nak doa pada orang lain, atau dia lokek nak doa pada orang lain. Pasal apa? Dia takut makbul doa dia. Kalau aku doa orang ni, dia dapat, aku tak dapat, dia kata. Ya Allah, jangan risau tuan-tuan. Nabi SAW beritahu,
Bagaimana satu orang hamba ni dia doa pada orang lain, tuan, malaikat aminkan doa dia. Malaikat doa, ya Allah bagilah dia sama dan lebih lagi daripada apa yang diminta pada hamba ni. Maksudnya apa? Ya, orang yang doa baik ni pahala dapat, bahkan barakah doa dia Allah akan makbulkan untuk dia juga. Jangan risau, tuan. Setengah dirisau. Contohnya bukan kat sini lah, tuan, dekat Gunung Everest, tuan. Dia tengok jiran dia, jiran aku ni kesian dia, kereta tak ada, rumah tak ada perabot. Kesian tengok dia ni. Ya Allah, dia doa, jadi kalau jiran aku ni kaya, ya Allah, supaya dia ni dapat kekayaan, senang hidup dia, dapat kenderaan, rumah dia pun ada, perabot semua senang, ya Allah bagilah dia kekayaan. Dalam seminggu lebih betul, tuan, tiba-tiba jiran dia balik bawa kereta baru. Lepas tu lori datang bawa perabot baru, bawa keluar TV 72 inci, tuan. Dia tengok kat luar, banyak barang baru. Jiran juga, itulah alhamdulillah, ini ada apa, harta pusaka Sulaiman Akhlaqin dia tu. Tiba-tiba jadi kaya. Dia pun tak sangka. Jadi yang doa tadi tu pelan-pelan masuk dalam rumah, tutup pintu. Dia kata, menyesal betul aku doa. Kalau aku doa untuk aku, tentu aku yang kaya, dia kata. Tuan-tuan, sebenarnya orang tadi tu, dia dah dapat lebih besar daripada jiran dia dapat. Apa dia dapat, tuan? Doa yang makbul. Maka kenapa dia perlu risau, ya? Untuk doa kebaikan pada orang lain, patut dia bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah kau makbulkan doa aku. Alhamdulillah. Maka doalah, ya Allah jauhkanlah dari azab, masukkanlah dalam syurga. Ya, sebab tu tuan-tuan, lebih banyak kita doa baik pada orang lain, kita akan dapat lebih banyak kebaikan. Jangan risau, Allah itu Maha mengetahui, kan? Ya? Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, Nabi SAW, ya, subhanallah, bukan hanya Nabi ajar kita untuk doa baik pada orang lain. Sebab tu kalau kita tengok orang, tuan-tuan, kiri kanan kita, kan, kadang-kadang kita datang solat ke, kadang-kadang hari Jumaat, tuan-tuan, antara satu kebaikan kita boleh buat adalah doa orang sebelah kita. Tengok orang sebelah ni, Allah bagilah dia kesihatan yang baik, bagilah dia, ya, kata rezeki yang baik, ya. Maka doa yang baik pada orang. Jangan risau, tuan. Doa baik, Allah bagi baik pada kita, insya-Allah, ya. Dan subhanallah, Nabi ajar, tuan, bukan hanya doa baik pada orang lain, tapi doa baik pada musuh, orang yang memusuhi kita. Subhanallah. Dan itulah antara hebatnya akhlak Nabi. Nabi bukan hanya buat baik kepada orang yang buat baik pada Nabi, Nabi juga buat baik pada orang yang tak buat apa-apa pada Rasulullah. Jadi Nabi juga suruh kita jangan pilih untuk buat baik. Semua orang buat baik, buat baik pada semua. Cakap dengan kalimah yang baik, dengan intonasi yang baik pada semua orang, ya? Dengan the double standard, sehingga ni juga orang dekat Gunung Everest, dia nak buat baik tu, dia tengok orang ni bagus buat baik kat dia ni, pasal kurang-kurang ada kabel sikit, yang ni ini tak boleh harap, tak payah buat baik dengan dia, pasal dia tak boleh balas pun. Itu kan. Sebab apa? Kita buat baik pada semua kerana Allah Ta'ala, kerana kita tak tahu. Kata Nabi SAW, pada hari akhirat ada seorang ahli syurga ni, ada saya, tuan, dia nak masuk dalam syurga, tapi dia tanya pada Allah, ya Allah, ada satu permintaan. Dulu di dunia ada seorang hamba Allah, tak kenal dia, tak kenal, tapi aku ingat kebaikannya. Dia bagi aku satu cawan air. Maksud tu aku sudah harga sangat, dia bagi aku satu gelas air. Mana orang ni, Allah? Rupanya dalam neraka, tuan. Jadi dia minta, ya Allah, ya, selamatkanlah dia, masukkanlah dia syurga bersama dengan aku, ya, ringankanlah azab dia. Allah makbulkan, tuan-tuan. Keluar orang tu daripada neraka, masuk di syurga dengan orang yang dia tolong secawan air dia, segelas air. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tengok berebut orang nak bagi apa? Air Zam-Zam. Dia pun tadang, dia bagi, kan? Subhanallah. Jadi sebab tu buat baik, tuan-tuan, kita buat kerana Allah, bukan kerana terima kasih manusia, bukan kerana kemuliaan dari manusia. Kalau kita buat baik, kalau seorang orang ni dia buat baik kerana mengharapkan terima kasih, maka rugi. Haba'an mansura, amalan dia akan berterbangan seperti debu berterbangan. Itulah perangkap syaitan, tuan. Kadang-kadang dia dah buat baik dah, bagilah secawan air,
Tunggu orang bila dia nak terima kasih. Tengok-tengok, lepas minum dah terus jalan. Tak ada terima kasih. Lepas tak nak buat lagi dengan. Jadi apa jadi? Rupanya amalan dia bukan kerana Allah, tapi kerana terima kasih manusia. Nampak? Jadi akhirnya amalan tu jadi sia-sia. Jadi sebab tu kita kena siasa, hati-hati perbaiki niat kita. Kalau orang tak terima kasih, orang tak hargai, tak apa, kerana Allah pasti akan balas kepada dia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bila seorang tu buat satu amalan baik, pasti Allah akan balas walaupun sebesar zarah. Walaupun sebesar zarah ni, macam zarah ni tuan-tuan, macam debu, habuk-habuk. Adakah orang timbang habuk? Orang hargai habuk, kumpul habuk, letak dalam kotak kaca, simpan kat rumah? Ada kan? Tak ada. Debu ni adakah orang timbang? Adakah berharga? Tak ada. Kalau kena pakaian, kita tepis dia. Tidak ada penghargaan. Tapi kalau itulah, sebesar itulah amal soleh, sekecil itulah penghargaan manusia terhadap kebaikan yang seorang manusia itu buat, Allah tetap akan hargainya. Allah Ta'ala tetap akan membalasinya. Maka jangan risau kalau manusia lupa, manusia tak hargai kebaikan kita, tak apa. Kerana Allah yang pasti membalasnya dengan kebaikan yang setimpal dengan apa yang kita laksanakan. Maka buatlah kebaikan, insya-Allah sama-sama saya dan dimasukkan kerana Allah, insya-Allah. Yang terakhir, buatlah baik hatta pada orang yang memusuhi kita. Ini benda yang paling payah lah tuan-tuan. Tapi kita boleh cuba buat ni. Orang tu marah-marah kita, hina kita, kan? Hina kita lagi, kita buat baik kat dia. Boleh ke tak? Benda ni susah lah kan? Tapi kita cubalah, kita cuba buat ya? Macam itulah Nabi SAW. Sehingga kan apabila adanya musuh Nabi, siapa antara musuh besar Nabi? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ni nama manja dia Abu Jahal. Nama manja dia. Jadi dia ni, apa benda buruk tak buat kat Nabi? Nabi tengah sujud depan Kaabah, dia panggil orang, aku upah kau pergi ambil bangkai anak unta tu, letak atas Muhammad. Nabi tengah sujud tuan-tuan, dia letak bangkai unta atas kepala Nabi. Bangkai unta tu bukan kecil, besar lah, besar orang. Jadi Nabi pun bangun, alihkan bangkai itu ke tepi. Abu Jahal dengan kawan-kawan digelakkan Nabi SAW. Kalau kita lah tuan-tuan tengah sujud kan, ada orang datang bawa bangkai tikus letak atas kepala kita, apa yang dia ingat? Habis dah orang tu rasanya kan? Tapi Nabi sikit pun Nabi tak balas kan? Apa Nabi balas? Nabi doakan, ya Allah berilah hidayah kepada dia, biar dia masuk Islam. Kerana kalau dia masuk Islam, dia boleh bantu agamamu, ya Allah. Ni bila yang baru kita tahu ni, bila Umar masuk Islam kan? Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila Sayyidina Umar masuk Islam, Nabi kata sebenarnya Nabi gembira sangat. Sebab wahai Umar, sebenarnya aku dah lama dah doa kepada Allah supaya dua Umar ni Allah bagi hidayah. Pertama Umar Al-Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Abu Jahal tu, Nabi doa dia, betul? Ya Allah bagilah hidayah, kerana kalau dia ni masuk Islam, tentunya akan banyak bantu agamamu, ya Allah. Akhirnya Umar Al-Khattab masuk Islam. Tapi Amr bin Hisham, Abu Jahal tak nak masuk Islam. Dia mati kafir dalam kekufuran ketika perang Badar. Tapi barakahnya doa Nabi, sehingga anak dia masuk Islam. Anak dia nama Ikrimah, tuan-tuan. Ikrimah jadi sahabat Nabi. Ikrimah Abu Jahal ni mati syahid di medan peperangan. Nampak tak? Ahli syurga. Tapi bapak dia, Nabi kata, hadza fir'aun hadhihi al-ummah. Kalaulah Musa tu ada Fir'aun dia, aku ada Fir'aun. Siapa dia? Tu Abu Jahal tu, Fir'aun. Tapi Nabi tetap doa baik pada Fir'aun. Fir'aun itu, pada Abu Jahal, tuan-tuan. Benda banyak lagi buruk dia buat. Dia nak empas Nabi dengan batu kat kepala Nabi, tapi Allah Ta'ala lindung Nabi. Allah datang, dia ternampak macam ada unta merah sedang kejar dia. Dia lari takut. Macam-macam benda buruk dia buat pada Nabi. Tapi Nabi balas dia dengan doa yang baik. Ya, bagi kita jadilah macam Rasulullah. Orang makut kita, ya, kita apa? Allah Ta'ala beritahu, fa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Bila datang seorang jahil, marah kita, hina kita, macam cerita Piramli tu kan. Dia koyak kertas, dia konyok lagi, ni kepala bapak kau, tak ke lantai, aku pijak kepala bapak kau. Dia kata kat kita lah,
Kita nak balas apa tu? Jangan jadi macam cerita Nabi tu, dia pun koyak ke tak ni kepada bapak kau, rejak kepada bapak. Sama je. Yang cakap awal tu jahil, dia kena balas pun sama lah dia. Sama level. Tapi level jadi berbeza. Kalau orang tu buat hina kita, tuan-tuan, kita ikut apa yang Allah firmankan, qalu salama, salam sejahtera bagi kamu. Pasal orang jahil, tuan-tuan, dia hina kita, dia orang yang tak ada pengetahuan, tak ada, kita tak boleh menang dengan dia. Kita kena sabar. Bila kita sabar, kita sebenarnya berada dalam keadaan kebaikan, kemuliaan insya-Allah. Dan itulah Nabi SAW ajar kita. Sabar itulah yang paling besar. Kadang-kadang ujian datang macam tu, tuan. Kita tengah elok-elok, tiba-tiba ada orang benci kita. Tak pasal-pasal kan? Tak ada sebab. Itulah ujian Allah Ta'ala, nak tengok. Sebab Allah nak angkat level kita, nak angkat darjat kita. Tu Allah datangkan orang itu untuk tengok kesabaran kita. Dan terakhir saya, tuan-tuan, doa yang baiknya, supaya benar-benar Allah, ya orang musuh aku ni, bukalah hati dia, sehingga dia menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Tentu banyak manfaat boleh dia beri pada agama jika dia menjadi orang yang baik. Doa mudah-mudahan makbul itu. Doa yang baik. Jangan jadi sebagian orang, tuan, dia dekat Gunung Everest juga, orang buat buruk kat dia, dia doa juga, ya Allah, bilalah nak mati orang ni, tak mati-mati lagi. Dengan, tuan-tuan, doa yang baik. Kerana apa? Kalau dia musuh kita jadi baik, tuan-tuan, mungkin dia jadi sahabat kita yang terbaik. Allah, baca Nabi Umar Al-Khattab juga memusuhi Nabi, tuan-tuan. Asalnya nak bunuh Nabi, tapi akhir masuk Islam tetap jadi sahabat Rasulullah. Bersama dengan Nabi berjuang, dan akhirnya menjadi minal asyara mubasyirin bil jannah, di antara ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat mencintai Nabi, dapat beramal insya-Allah, dapat ikut akhlak Nabi, dapat ikut sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita semua berjaya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Yang baik insya-Allah, sekiranya ada kesilapan, kehilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq dan hidayah. Fakir ini semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' min da'atin la yustajab laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.